Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Cikgu Mama harap semua sehat hari ini ya. Baik, hari ini kita berjumpa lagi dalam Cintai Bahasa Melayu bersama Cikgu Mama Fatihah, Guru Bahasa Melayu Anda. Jadi, Cikgu Mama harap hari ini anak-anak semua sehat untuk meneruskan pelajaran kita seterusnya. Boleh? Baik, seperti biasa, kita berada dalam kelas Bahasa Melayu tahun 3. Jadi hari ini pastikan semua telah ambil sarapan, ya, telah mandi tadi, dan berpakaian yang kemas hari ini. Walaupun hanya belajar di alam maya dari rumah masing-masing. Semangat untuk belajar mesti ada. Ya, anak-anak? Baik, kita berada di unit 12, ya, di unit 12. Dan kemahiran kita hari ini ialah membaca. Jadi, membaca kita gunakan apa? Mulut, kan? Deria mulut kita, yaitu kita akan bertutur, kita akan bercakap, kita akan berbicara. Baik, sementara tajuk kita hari ini ialah bersatu hati, ya? Bersatu hati. Dan standar kandungan kita 2/3, yaitu membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. Kemudian standar pembelajaran ialah 2/3/1, yaitu roman 3 ya. Membaca mengenal pasti dan menerangkan kandungan teks daripada bahan bukan sastra dan bahan sastra, yaitu cerita. Maksudnya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cerita. Mungkin ada satu cerita, mungkin ada 2 cerita atau lebih. Jadi hari ini bagi tumpuan, fokus. Dan harapan cikgu mama di akhir pembelajaran ini, murid atau anak-anak yang hebat di luar sana akan dapat membaca, mengenal pasti, serta menerangkan kandungan teks bahan. Ya, maksudnya di sini anak-anak, kamu akan disajikan dengan 2 cerita hari ini, 2 cerita yang berbeza. Ya, dan kamu akan cuba menerangkan kandungan teks yang terdapat dalam bahan, ya, mengikut keperluan yang akan dinyatakan nanti. Boleh? Yang ini, lihat ya. Hari ini kita belajar tentang yang ini, buku teks Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 76. Baik, yang ini yang terdapat dalam buku teks kamu. Ya, yang terdapat dalam buku teks jilid 1 yang ini. Semua masih ada buku ni kan? Ya, semua masih ada kan? Ya, kita akan belajar yang ini. Okey? Yaitu yang ini. Terdapat dalam muka surat 76. Ya. Di sinilah teks ceritanya. Yang ini kita kenali sebagai teks bahan sastra. Ya. Yang ini bahan sastra. Ya. Yang ini kamu cuma perlu baca sahaja. Kamu cuma perlu baca. Baca sehingga habis. Kemudian kamu akan lihat nanti apa yang diperlukan. Yang itu kamu coba jawab secara lisan nanti. Ya, kamu jawab secara lisan di rumah setelah habis kamu baca yang ini. Okey, kemudian jangan lupa ada satu aktiviti yang perlu kamu buat hari ini, tapi tak banyak, ya, sikit saja. Jadi jangan risau, cuma beri tumpuan, ya. Yang ini pula inilah tugasan kamu yang perlu kamu buat nanti, ya. Tugasan perlu kamu buat untuk aktiviti yang terdapat dalam ni pula. Nampak? Okey, buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 87.
Nah, yang ini dalam muka surat 87. Di sini ya. Tengok yang Cikgu Mama paparkan di sini. Ya, yang ini yang akan kamu belajar nanti. Ya, jadi pastikan kamu bersedia 2 perkara ini. Buku teks jilid 1 dan juga buku aktiviti di rumah. Boleh? Baik. Kita lihat dulu bahan sastra yang terdapat dalam buku teks tadi. Ya. Baik, kita lihat sini tajuknya Bersatu Hati. Ya, sama-sama dengan Cikgu Mama hari ini ya membaca. Kita lihat sini ada 2 watak, yaitu 1 watak nenek, 1 watak cucu. Ya. Baik, kita lihat perbualan mereka terlebih dahulu. Mari kita tengok. Nenek, bolehkah nenek bercerita? Boleh, Fatin. Tajuk cerita nenek ialah Bersatu Hati. Apakah maksudnya? Si Fatin bertanya. Kamu andaikan itu ialah nenek kamu dan Fatin itu ialah diri kamu. Ya? Kamu dengar cerita nenek dahulu. Nanti kamu tahu akan maksudnya. Oke, mari kita baca sama-sama. Ya? Bagi yang masih kurang lancar membaca, boleh minta bantuan ibu atau ayah kamu atau kakak atau abang kamu di rumah. Ya? Baik. Pada suatu ketika dahulu, Husin, Raju, dan Lim ke hutan. Mereka mencari kayu api. Tiba-tiba, Raju ternampak seekor ayam hutan. Dia mengekori ayam hutan itu tanpa disedari oleh rakan-rakannya. Apabila hendak pulang, barulah Husin dan Lim tersedar akan kehilangan Raju. Mereka ingin mencarinya, namun mereka tidak berani meredah hutan kerana hari semakin gelap. Maksudnya, anak-anak, hari itu ketika mereka sedar si Raju telah hilang daripada kumpulan mereka, hari itu sebenarnya sudah semakin gelap. Jadi, apakah yang berlaku seterusnya? Kita tengok ya. Husin dan Lim risau akan keselamatan Raju. Tambahan pula, hutan terlalu luas. Mereka tidak akan berjaya mencari Raju jika berdua sahaja. Betul kan? Cuba kamu bayangkan. Kalau dalam hutan ketika itu, mula-mula kamu 3 orang. Seterusnya satu kawan kamu mungkin telah tersesat, ya, atau berada di tempat lain. Jadi, kamu berdua saja yang perlu selamatkan kawan kamu dalam hutan yang luas. Mau tidak mau, apa yang perlu kamu buat? Mereka berlari ke rumah ketua kampung. Husin menceritakan kejadian itu. Ketua kampung mengarahkan orang-orang kampung mencari Raju. Ya? Jadi, rupanya si Husin dan Lim, mereka berlari semula balik mencari ketua kampung dan memberitahu apa yang telah berlaku. Ya? Jadi, akhirnya apa yang berlaku? Mereka menemui Raju. Raju tersandar pada sebatang pokok kerana kepenatan. Raju mengucapkan terima kasih kepada semua. Dia terharu apabila semua penduduk kampung tanpa mengira kaum keluar mencarinya. Dia berjanji tidak akan cuai lagi. Bagaimana anak-anak? Syukur kerana Raju telah dijumpai. Okey? Jadi, apa yang kamu faham tentang bersatu hati tadi? Apa yang kamu faham? Setelah kamu mendengar cerita nenek tadi. Okay. Bersatu hati maksudnya bekerjasama atau bermuafakat.
ya, bekerjasama atau bermufakat mencari raju yang hilang tadi yang penting tadi tanpa apa? Tanpa mengira kaum. Kenapa Cikgu Mama sebut tanpa mengira kaum? Sebab raju tu mungkin dia daripada berbangsa mungkin India, kemudian Lim juga mungkin berbangsa Cina dan Husin mungkin berbangsa Melayu. Jadi sama seperti dalam negara kita Malaysia ini, kita ada pelbagai kaum di Malaysia. Jadi itu yang penting anak-anak, kita mesti bersatu hati. Sama seperti apa yang berlaku sekarang di negara kita. Yaitu pandemik COVID-19. Betul tidak? Jadi kita perlu sama-sama memerangi COVID-19 itu tanpa mengira kaum, lagi agama, dan apa lagi? Status kita. Kita mesti menang. Boleh ya anak-anak? Kita mesti bersatu hati. Ya. Jadi, sekiranya kamu sebagai raju tadi anak-anak, apakah yang akan kamu lakukan untuk keluar dari hutan? Jom kita fikir. Agak-agak apa yang akan Anda buat? Agak-agak apa yang akan Cikgu Mama buat juga kalau Cikgu Mama berada di tempat raju tadi? Kita lihat ya. Iya, kita andaikan kita raju. Cikgu Mama pun mungkin raju. Sekiranya kamu sebagai raju, apakah yang akan kamu lakukan untuk keluar dari hutan? Agak-agak apa yang perlu kita buat? Jom kita lihat apa yang mungkin yang perlu kita boleh buat. Sekiranya saya adalah raju, sekiranya Cikgu Mama adalah raju dan anak-anak hebat di situ adalah raju, saya akan cuba berpatah balik ke laluan, ya. Asal jika tidak berjaya, saya akan cari tempat selamat sementara menunggu bantuan datang. Itu yang penting tadi. Jangan panik, jangan panik. Jangan bimbang, jangan takut. Yang pertama, kita cuba dulu cari laluan yang kita lalu tadi. Tapi mungkin kita sudah terlupa. Ya. Akibat sudah ada rasa takut kan? Kita mesti ada rasa takut sebab kita satu orang dalam hutan yang luas itu. Jadi, perkara kedua yang terbaik yang kita boleh buat, kita cari tempat yang selamat. Okey, kita lihat dulu. Pastikan tidak ada kesan-kesan tempat binatang liar, ya. Jadi kita duduklah satu tempat yang kita selamat yang mungkin orang akan temui kita. Jadi tindakan mana yang bijak tadi? Tindakan kedua, iaitu mencari tempat selamat sementara menunggu bantuan datang. Dia ditemui di mana tadi? Raju ditemui sedang bersandar, okey, di sebatang pokok dan dia kelihatan penat. Bayangkan kalau kita pergi ke tempat lain lebih jauh. Adakah kita akan ditemui atau tidak? Fikir. Okey? Yang ini tadi Cikgu Mama ada sebutkan. Maksud bersatu hati ialah bermuafakat dan bekerja sama. Jadi, itulah yang berlaku dalam cerita Husin, Lim dan Raju. Boleh? Baik, kita beralih kepada tugasan yang seterusnya. Tugasan yang seterusnya ialah semangat patriotik. Apakah itu semangat patriotik? Kita lihat dulu apa yang perlu anak-anak buat. Kita baca lagi ya, sekali kita baca lagi. Sebab hari ini kita membaca, jadi kita mesti membaca dahulu. Baru kita tahu apakah tugas yang seterusnya. Baik. Bulan Ogos menjelang tiba. Ingat bulan Ogos, apa yang selalu berlaku? Saiful memandang datuknya. Pada setiap kali sambutan bulan kebangsaan, datuknya akan memasang jalur gemilang di sekeliling rumah. Apa itu jalur gemilang?
jalur gemilang ialah bendera Malaysia kita. Ya. Kini Datuknya sakit. Beliau tidak mampu lagi memasang jalur gemilang. Saiful mengetahui semangat Datuknya. Namun, kesihatan Datuk tidak mengizinkannya. Saiful kasihan akan keadaan Datuknya. Aku mesti melakukan sesuatu, fikir Saiful. Tengok. Apa tindakan Saiful untuk membantu Datuknya yang sedang sakit itu? Tidak lama kemudian, Saiful berjumpa dengan rakan-rakan Datuknya, iaitu Pakcik Yusof, Pakcik Tan, dan Pakcik Prabu. Saiful menceritakan rancangannya. Semua rakan Datuknya bersetuju. Saiful mengeluarkan jalur gemilang simpanan Datuk. Mereka bekerja keras memasang dan menghias sekeliling rumah dengan jalur gemilang. Apabila selesai, Saiful memimpin Datuknya untuk melihat usahanya dan rakan-rakan Datuknya itu. Datuk sangat terkejut. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Saiful, Pakcik Yusof, Pakcik Tan, dan Pakcik Prabu. Beliau bangga akan usaha dan semangat patriotik mereka. Lihat, cerita yang pertama tadi, iaitu cerita bersatu hati, juga ada kaitan dengan ini. Ada nilai murni bersatu hati di sini, anak-anak. Nilai murninya bersatu hati. Kenapa? Juga mereka bersatu hati membantu Pakcik si Saiful tanpa mengira apa? Tanpa mengira kaum. Betul? Cuba lihat nama-nama watak tadi. Ada Pakcik Yusof, ada Pakcik Tan, ada Pakcik Prabu. Ketiga-tiga nama watak ini kita boleh tahu bangsa masing-masing. Begitu juga yang berlaku di Malaysia kita. Ya? Jadi, apa yang perlu anak-anak buat untuk cerita yang ini? Kamu perlu senaraikan 3 nilai murni, 3 ya, yang terdapat dalam cerita. Sama seperti yang Cikgu Mama tunjuk situ. Okey? Maksudnya, nombor 1, apakah nilai murni yang kamu dapat sini? Kemudian nombor 2, apakah nilai murninya? Nombor 3, apa nilai murninya? Okey, contohnya, Cikgu Mama tadi bagi apa? Bersatu hati. Nombor 1 ni boleh jadi bersatu hati. Kan? Betul? Okey. Jadi, kamu beri contoh sini. Bersatu hati yang mana satu? Mungkin yang bersatu hati ialah Saiful, Pakcik Tan, Pakcik Yusof, dan Pakcik Prabu. Okey, memasang dan menghias keliling rumah dengan jalur gemilang. Itu mungkin contohnya. Yang kedua apa? Cari lagi nilai murninya. Yang ketiga apa nilai murninya? Nilai murni ini ialah nilai-nilai yang baik yang kita tunjukkan. Bukan saja sesama manusia, tetapi juga sesama makhluk yang lain. Makhluk ciptaan Allah yang lain seperti haiwan juga. Kita mesti juga ada nilai murni terhadap haiwan juga ya. Okey? Baik, jadi yang ini kamu tulis dalam buku tulis. Ya anak-anak? Okey. Kan Cikgu Mama katakan tadi, maksud nilai murni ialah sifat baik sesama manusia atau makhluk lain seperti haiwan. Ya. Haiwan juga ciptaan Allah, kan? Yang perlu kita sayang. Betul? Kita tidak boleh memukul haiwan sesuka hati. Ya. Baik. Jadi, Cikgu Mama harap anak-anak Mama telah dapat kandungan pelajaran kita hari ini dan telah faham 2 cerita kita hari ini. 2 cerita berbeza tetapi mempunyai nilai murni yang sama, iaitu bersatu hati. Ya, fahami cerita, kemudian kamu cari nilai murninya. Kalau anak-anak Cikgu Mama masih kurang faham di luar situ, cari apakah itu nilai murni ataupun jenis-jenis nilai murni. Di mana kena cari?
Internet kan ada. Oke. Enjin pencari pun ada, yaitu Google. Google saja di internet cari jenis-jenis nilai murni. Nah, jadi kamu boleh cari nilai murni yang sesuai untuk cerita semangat patriotik tadi. Boleh? Semangat patriotik maksudnya semangat kita, semangat terhadap negara, cintakan negara. Dan biasanya bulan Ogos kita akan menyambut apa? Bulan kebangsaan atau bulan kemerdekaan negara. Pada setiap bila? Pada setiap bila? 31 Ogos. Ingat ya, setiap tahun. Jadi, Cikgu Mama harap anak-anak hari ini sudah paham, ya. Jadi, jumpa lagi anak-anak yang hebat. Selamat belajar bersama Cikgu Mama Fatihah. Oke, guru bahasa Melayu Anda. Bye. Assalamualaikum.